Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada semua para penonton yang sedang menyaksikan live kita pada petang ini. Seperti biasa, hari Rabu 2.30 petang je mesti isu 2PM, segmen yang membincangkan mengenai perihal wanita dan juga rumah tangga. Kalau minggu lepas, apa yang mengikuti kami pada minggu lepas, kita membincangkan satu isu yang mungkin agak sensitif sedikit, iaitu berkaitan dengan gaji. Macam mana kalau gaji isteri itu lebih tinggi daripada gaji suami, kan? Jadi kalau bagi anda yang terlepas, boleh pergi ke page kami, Facebook kami, boleh tengok ulangan siaran langsung kita pada minggu lepas. Okey, untuk minggu ni kita membincangkan mengenai satu isu yang agak orang kata santai sedikit tapi berlaku dalam rumah tangga, iaitu berkaitan dengan rimas. Kalau pasangan manja sangat, macam mana anda rimas atau tak rimas kalau pasangan kita ni manja kan, nak clingy kan. Jadi kita nak kupaskan isu ini pada hari ini. Jadi bersama dengan saya hari ini iaitu panel jemputan kita, iaitu Tuan Ahmad Fazli bin Abdul Aziz, iaitu pengarah urusan Soul Power Consultancy and Services. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Tuan? Alhamdulillah. Izzah sihat Sihat Alhamdulillah. Terima kasih Tuan sebab studi bersama dengan kami, datang studio hari ni Tuan. Terima kasih kembali cakap kali. Terima kasih Izzah. Alhamdulillah sudah jemput. Okay. InsyaAllah kita akan bincangkan isu ini sepanjang lebih kurang dalam sejam perbincangan. Okay, bila kita cakap pasal manja ni Tuan kan, biasanya kalau kita cakap manja, wanita itu memang lumrahnya memang nak dimanja, nak nak diberi perhatian lah kan Tuan kan. Tapi kadang-kadang bila dah terlampau manja, terlampau nak perhatian sangat, setengah pasangan ni dia akan rasa macam macam rimas lah Tuan kan. Macam dah berlebih lah pula kan. Penat kita nak layan Tuan kan. Tapi ada juga pasangan Tuan yang dia rasa macam dia malu, segan nak tunjuk kan, terutama suami lah kebiasaannya macam tak laki lah kita kan, nak manja-manja kan, lemah-lemah lembut macam ni kan. Ada orang kata isu-isu macam ni yang timbul dalam rumah tangga seseorang. Tapi sebelum kita nak mulakan perbincangan kita ni Tuan, kita nak dengar dulu apa kata netizen berkaitan dengan isu kita pada hari ini. Okey, itu tadi apa kata netizen kita, dia orang okey ke tak kalau pasangan dia orang manja sangat kan. Itu pandangan netizen, kita nak tanya pandangan Tuan pula lah kan. Okey. Tapi sebelum tu, pada anda yang sedang menonton live kita pada hari ini, jangan lupa untuk like live kita. Mungkin boleh bagi pandangan, korang okey tak pasangan korang manja kan. Kalau tak okey pun boleh bagi tahu di ruangan komen. Mungkin boleh share live kita, mungkin sekarang ada yang sedang bekerja, nanti dia orang dah balik, boleh tengok balik kan Tuan kan. Ataupun boleh sumbangkan star, share live kita, semoga lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Okey Tuan, boleh Tuan kita start dengan perbincangan kita. Okey, ready Tuan Seram juga ni. Saya pun seram Tuan nak bincang pasal tajuk ni kan. Okey. Sebagai permulaannya Tuan, saya nak tanya pandangan daripada sebagai seorang lelaki lah. Adakah wanita yang manja itu menjadi orang kata ciri-ciri idaman bagi kebanyakan lelaki? Cerita Tuan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan ni saya rasa kita kena define balik apa maksud manja. Betul Tuan. Sebab kalau kita tak define, mungkin ada orang salah memahami perkataan manja kan. Dan kita perbincangan mungkin makna kita lain, dia faham lain kan. So kalau Izzah sendiri, kalau disebut wanita manja ni, wanita yang manja ni apa, macam mana karakter? Kalau Izzah, dia mungkin nak perhatian daripada pasangan dia. Nak perhatian daripada pasangan. Nak perhatian ataupun mungkin maksudnya dia nak perhatian yang dia tak dapat daripada orang lain. Ini kan pasangan dia, suami dia, isteri dia kan. Jadi kat sini dia nak tunjuk macam mana dia kata, bukan keanak-anakan tapi orang kata side yang orang luar tak nampak. Dia sebenarnya kalau itulah ciri yang kita letakkan, maka sememangnya seorang lelaki ni, dia dalam bahasa mudah, lelaki macam ni. Lelaki ni dia nak dirinya rasa penting oleh seorang isteri, dirinya rasa diperlukan oleh seorang isteri, dirinya adalah orang yang boleh memimpin isteri. Maksudnya dia rasa diperlukan, rasa kebergantungan isteri pada dia. Jadi kalau manja itu membawa makna, mendatangkan perasaan itu pada dia, maka dia suka. Walaupun sebenarnya kita tak boleh tapi saya kena letak disclaimer juga, tak semua lelaki macam tu. Betul. Okey, tapi sebagai seorang lelaki,
yang semula jadinya kita ada sifat kepimpinan, memang kita nak diri kita ni dihormati, rasa penting, rasa diperlukan oleh seorang isteri. Cuma kita kena define balik lah bila kita bincang tentang manja ni, manja macam mana kan. So adakah bila kita sebut manja ni suka berkepit? Kan? Adakah manja ni maksudnya bila kita suka bersentuhan? Ataupun manja ni ataupun contoh itu manja, memanjakan pula. Adakah memanja ni maksudnya kita ikut segala kemahuan? Kan? Atau bantu hal-hal yang kecil kan, nak buka botol air pun kena abang tolong. Kalau tak ada suami okey je. Tak ada suami boleh je, kuat je kan. 10 kg beras boleh angkat. Kan? Jadi sebenarnya bila kita bincang pasal manja ni, sebenarnya kita tengok manja dari satu sudut. Manja ni adalah ekspresi emosi cinta sebenarnya. Dia adalah ekspresi emosi cinta. Nak cerita bahawa seseorang tu penting pada dia dan dia nak rasa bergantung pada orang tu. Betul. Kan? Dan dalam bahasa mudah kita akan tengok dari sudut love language, 5 love language contohnya kan. Sebab tu kalau kita tengok manja ni, dia ada beberapa ada orang manja dengan kata-kata. Betul. Kan? Kan? Abang sayang saya tak? Ya, abang sayang kamu. Kali ni dah 1348 kali dah kamu tanya. Kan? Kita dah 10 tahun kahwin, tak jelas lagi kan? Betul. Tapi tak, dia suka. Itu kita sebut manja juga kan? Betul. Manja juga. Ada orang manja dari sudut apa? Dari sudut sentuhan. Kan? Kalau nak berjalan mesti nak pegang tangan. Kan? Kalau duduk tengok TV tu, tangan tu mesti nak pegang. Kalau baring mesti nak peluk. Kan manja tu kan? So ada orang manja dari sudut apa? Macam-macam. Dari segi khidmat, bantu. Kan? Bang, tolonglah sapu sampah untuk saya yang penat hari ni. Kan sapu. Lepas sapu pula datang urut. So dia adalah ekspresi emosi, ekspresi kasih sayang. Cuma bagaimana kita ekspres. Jadi bila ekspres emosi ni, kalau tanya balik kepada soalan tadi, adakah ciri manja ni sesuatu yang lelaki nak? Pastinya kebiasaan secara fitrah dan normal memang kita nak. Sebab itulah fungsi suami isteri. Sebab suami isteri ni bukan hanya melengkapi dari sudut kerja, dari segi tugasan, khidmat, tanggungjawab, tetapi dari segi emosi, sandaran emosi antara satu sama lain. Satu emosi yang dia tak dapat daripada orang lain, betul? Kiranya dengan isteri je yang dia yang special halal, lah, yang halal. Takkan tiba-tiba nak bermanja dengan rakas pejabat pula kan? Tak kena lah. Tapi kata, bila cakap manja ni mungkin orang kata apa, setengah pasangan, sebelah pihak aje yang menunjukkan kemanjaan tu tuan. Kan setengah orang, kita biasa tengok benda ni, isterinya nak dimanja, tapi suaminya macam laki gitu kan. Memang sangat lelaki sangat kan. Tapi macam mana tuan kalau situasi macam ni? Pada saya, isu tentang manja ni, dia ada dua perkara. Satu manja, yang kedua mempamerkan kemanjaan. Dia sebab kita kena faham macam ni, dalam rumah tangga ni terdiri daripada dua individu yang latar belakang budaya sewaktu dibesarkan berbeza. Betul. Kan? Mungkin si isteri ni jenis keluarga ayah dia dulu memang jenis yang tunjuk manja kan. Pergi supermarket dengan mak kan, mana mak ayah dengan adik-beradik lain. Jadi adik-beradik lain macam terabai kat belakang tolak troli, mak ayah pegang tangan pilih barang kan. So dia belajar daripada situ bahawa itu adalah sesuatu yang rumah tangga inilah dia. Mempamerkan kemanjaan. Tapi suami pula mungkin di waktu dibesarkan ayah dia ni tegas, garang. Tapi sebenarnya sangat menjaga kebajikan. Tapi dia tak tunjuk. Contoh kan, demam nak ambil Panadol, ataupun demam pergi hospital buat pergi klinik. Kan? Dia tak tunjuk macam ya Allah kesiannya, ekspresi emosi tu kan. Sebab kadang-kadang saya faham orang perempuan ni kan bila sebut demam, abang ayah demam. Oh ya ke, ya Allah kesiannya kan. Kenapa macam tu, dia dah makan belum apa semua. Dia nak perhatian macam tu kan. Betul. Tapi kalau yang jenis logik, orang lelaki yang logik, ya demam, maka ubat lah. Betul. Saya buat sesi kaunseling rumah sangat tangga. straightforward. Saya buat sesi kaunseling rumah tangga Izzah. Saya ada satu kes yang suami isteri ni dua-dua adalah doktor. Dua-dua adalah doktor. Jadi isteri ni bila demam, adakah dia tak tahu yang bila demam nak buat apa? Betul. Dia doktor. Kan? Tapi dia nak macam mana? Dia nak, bang demam hari ni. Dia nak suami tu, abang, apa ni? Yang, oh demam ke? Ya Allah, kan? Tak apa. Hari ni ayah tak pergi kerja. Ayah rehat kat rumah. Abang bagi ubat, dia makan ubat ni. Anak-anak abang jaga. Dia nak macam tu. Dia nak perhatian. Nak perhatian. Yes. So, pada saya tentang mempamerkan ini, dia bergantung kepada individu tu sendiri. Adakah ia satu masalah? Tak juga. Sebab dia bergantung pada penerimaan isteri terhadap karakter suami dan bergantung pada suami terhadap perubahan ataupun perbezaan karakter isteri itu. Sebab tu bila pada saya manja ni kadang-kadang pelbagai bentuk. Betul. Jangan kita nilai contoh dia jalan tak pegang tangan. Oh ni tak manja ni, dia tak rapat. Belum tentu. Sebab ada orang suka, dia selesa mempamerkan, ada orang tak selesa. Betul. Sebab dia kata rumah tangga dia eksklusif antara dia dengan isteri. Buat apa nak tunjuk kat orang?
Tapi kan tuan, bila cakap pasal manja, mungkin ada setengah pasangan yang lama kelamaan dia akan macam rimas. Mungkin macam awal-awal dia macam okey, boleh, tak apa kan. Lama-lama dia rasa macam lebih-lebih pula kan, penat. Macam saya cakap tadi lah, penat dia nak layan kan. Jadi macam mana tuan kalau macam situasi macam ni, bila pasangan tu dah mula ada rasa rimas? Okey. Dia macam ni, sebenarnya segala benda baik ni, pada saya macam ni, setiap perkara ni bila dia dah melebihi tahap kebiasaan, dia jadi ekstrim. Semua perkara yang ekstrim dan melampau ni ada keburukannya. Betul. Contoh gula lah. Orang minum gula cukup-cukup manis sedap. Terlebih manis, potong kaki lah. Betul. Kan? Bukan saja tak boleh minum, potong kaki. So sama juga macam manja dan merajuk. Merajuk contoh. Merajuk ni pada saya, kalau tanya saya, merajuk dia boleh tak? Saya kata boleh. Kan? Merajuk ni adalah satu alat untuk mengeratkan hubungan. Tapi bila dia berlebihan, orang jadi menyokoh. Betul. Kan? Sebab tu kalau contoh merajuk. Merajuk, saya pesan pada isteri macam ni. Kita dah merajuk, suami buat dek je. Buat tak tahu je, buat jadi batu kayu kat situ lah. Kan? Dah merajuk. Kan? Penat lah. Penat saja. Kita pula marah kan. Merajuk bukan dia buat tak tahu je kan. Tak pernah fikir perasaan kita. Contohlah kan. So, saya kata straightforward. Maknanya dia tak faham bahawa merajuk ni, contoh bila merajuk adalah kita sampaikan satu signal bahawa ada sesuatu yang tak kena dengan kita, mungkin disebabkan oleh pasangan kita. Tapi bila signal tu dah tak faham, terus terang lah. Okay. So sama juga dengan manja. Manja ni adalah signal bila kita bermanja dengan pasangan, menunjukkan bahawa kita sangat sayang pada seseorang, pada pasangan kita lah. Tetapi sebab tu saya kata define balik manja tadi. Contoh, kalau sampai nak buka botol air pun call suami, bang, tak boleh buka lah botol air, boleh tak balik daripada kerja sekejap. Kawan tu balik buka lebih botol lah, kita pun bangga, ya Allah suami aku sayang kat aku. Sekali banggalah, cuba buat hari-hari. Tak kena maki jawab dia kan. So bila sesuatu tu sudah sampai tahap melebihi, melampau, maka dia akan menyusahkan. Bila dia akan rasa menyusahkan, ini kalau kita tanya kan, ini manja ke mengada-ngada? Okey. Pada saya, manja mendatangkan emosi positif. Mengada-ngada bila manja aktiviti yang sama, bila sudah mendatangkan emosi negatif, maka itu tidak lagi manja. Maksudnya tuan, kalau maksud tuan adalah mengada dan manja itu adalah satu takrifan yang berbeza. Ya, mungkin pada perkara yang sama. Tetapi apabila dia sudah melebihi tahap penerimaan. Kan? Contoh buka botol tadi, suami balik bekerja buka botol lah. Kali pertama dia rasa, oh ya Allah, suami aku memanjakan aku. Suami pula aku saja, aku memang nak jaga dia kan. Jadi kalau buat hari-hari, apa berlaku? Dia rasa macam benda dah menyusahkan. Maka itu yang jadi mengada-ngada. Kali pertama jadi manja. Kan? So pada saya, manja ni sesuatu perkataan yang penting tak penting. Tetapi kita kena dia ada seni memanjakan pasangan, seni bermanja dengan pasangan. Supaya dia tidak jadi daripada manja pergi kepada mengada-ngada. Maknanya kalau manja tu dia akhirnya dia boleh menjadi kepada mengada kalau ia terlebih-lebih. Dia start dengan manja, lama-lama dia boleh jadi mengada. Tapi manja ni penting. Boleh tak manja ni mengeratkan hubungan? Yes. Maknanya manja tu tetap kena ada dalam setiap perhubungan rumah tangga. Cuma ada orang kata apa, dia punya dia ada hak dia lah. Ada batas dia lah. Cuma kita akan define balik dari sudut manja, dari sudut apa. Tapi kalau contoh manja tu nak pegang tangan apa semua kan, dia pegang tangan, contoh pegang tangan. Tapi kalau sampai pergi toilet pun nak pegang tangan, susah lah. Nampak tak? Maksudnya dia dah jadi satu benda yang mengada lah. So sebab tu pada saya dia ada seni dalam manja dan bermanja. Manja ni penting. Sebab apa? Dia adalah ekspresi emosi, perasaan cinta daripada kita kepada pasangan. Sebab tu contoh rumah tangga yang kita sebut sebagai dead marriage. Dead marriage ni pertama dia takkan ada komunikasi. Masing-masing balik rumah buat kerja sendiri. Betul. Dan bila bercakap, dia bercakap dari sudut apa? Hak dan tanggungjawab, fakta dan data. Hanya bercakap tentang tanggung siapa nak bayar yuran, hanya bercakap pasal siapa nak ambil anak sekolah. Hanya itu saja, langsung tidak ada berkaitan dengan emosi. So bila kita bercakap tentang emosi, inilah bermanja. Kan? Awak, kenapa awak pilih saya sebagai suami awak? Contoh, suami pun nak memanja. Jangan kata suami tak manja. Kan? Dia kata, awak sebenarnya kan saya pilih awak ni sebab paling-paling ramai yang saya kenal, awak lah yang paling bulat dan comel. Contoh kan. Itu bermanja-manja tak tahu. Pada saya itu bermanja-manja lah. Dari sudut kata-kata. Dan apa berlaku bila dia buat macam tu? Perasaan ni, emosi rasa macam, ya Allah kan. Awak suka tak saya biasa jadi suami awak? Ya Allah, saya syukur sangat bila awak jadi suami saya. Walaupun dah 20 tahun kahwin, tapi masih lagi sebut benda ni.
Apa perasaan suami bila dia sebut, isteri sebut macam tu? Dia membesarkan perasaan emosi cinta kan. So itulah dia fungsi manja. Tapi kan kalau macam orang kata kebergantungan pasangan itu untuk dia bermanja, untuk dia menunjukkan kemanjaan dia itu adalah bergantung kepada sejauh mana pasangan dia melayan dia. Contoh, besar layanan dia, cantik layanan dia, kan? Lagilah dia akan menunjukkan dia manja. Tapi kalau biasa-biasa je kan, layan biasa-biasa je, dia pun tak tunjuklah manja dia. Sebenarnya betul tak tuan benda tu? Dia sebab tu saya rasa antara benda yang paling antara benda yang paling penting dalam rumah tangga ni adalah kita kena mengenali pasangan. Kena kenal pasangan. Bagaimana cara pasangan tu menunjukkan perasaan cinta. Dan bagaimana kita pula menerima cinta. Sebab tu saya rasa antara ilmu penting dalam rumah tangga ni adalah 5 love language. 5 bahasa cinta. Kan? Pertama, bagaimana cara menunjukkan perasaan cinta. Sebab ada pasangan dia menunjukkan perasaan cinta dengan apa? Dengan kata-kata. Kan? Hari-hari sebut I love you, hari-hari sebut kata puji, kan? Puji, sebut perkataan yang best, panggilan pun best, panggil abang, sayang, B, C, D, semua sebut kan. Panggilan macam-macam. Kadang-kadang kita tengok umur 50 kan panggil yang tak apa lagi. Umur dah 70, baby. Baby 70 muka dah berkerut dah. Baby besar. Tapi nak ceritanya itu dari segi kata-kata. Ada yang jenis suka menunjukkan perasaan cinta ni dengan apa? Dengan sentuhan. Kan? Sentuh, pegang, peluk. Kan? Jadi sebab itu pada saya sekarang ni adalah kita kena kenal pasangan kita ni macam mana. Sebab selagi kita tak kenal pasangan kita ni macam mana, kita akan mentafsirkan tindakan dia dengan tafsiran yang salah. Contoh, ada pasangan yang memang tak pandai berkata-kata. Tak pandai berkata-kata, tapi dia manjakan pasangan dia dengan apa? Isteri, kereta dia bawa kereta isteri pergi isi minyak. Isteri tak tahu pun. Tengok minyak penuh, selalu minyak penuh. Kan? Nampak tayar dah nak pancit. Suami tak beritahu isteri ni. Bawa kereta isteri pergi baiki tayar apa semua. Jadi bila hari isteri nak pergi kerja, dia tak sedar pun kereta dia ada masalah sebenarnya. Itu cara dia memanjakan isteri dia tanpa mungkin isteri tak sedar. Sebab itu pada saya bila kita bincang tentang soal manja ni, kita kena kenal pasangan kita macam mana. Dia manja dia tu pada tahap yang mana? Pada tahap yang mana, cara memanjakan, cara bermanja. Kenapa jadi rimas? Ada yang kata rimas. Kan? Contoh, kenapa ada yang kata rimas? Sebab kadang-kadang cara dia menerima cinta, perasaan tu berbeza dengan cara yang isteri tunjukkan. Contoh, dia tak suka isteri pegang-pegang. Tapi dia suka kalau isteri tu, contoh, bantu layan dia. Mana khidmat pasangan. Kan, mana katilnya kemas, dia suka macam tu. Kan, jadi isteri dia suka pegang-pegang tapi katil bersepah. Contoh. Kan? So dia tak kenalah. Tak kena. Harapan yang ini lain, yang ni buat lain. So sama juga isteri tadi, dia suka pegang-pegang. Kan? Dia suka pegang-pegang apa semua. Suami pula rimas. Jadi itu menyebabkan, maknanya kita kena mendalami pasangan kita kena tahu dia punya orang kata apa, ten dia tu ke arah mana. Ke arah mana? Kecenderungan dia tu ke arah mana. So kadang-kadang banyak timbul isu ni hanya kerana perbezaan. Kita gagal merapatkan perbezaan, jurang perbezaan tu kan. Sebab apa, pada saya dalam rumah tangga ni ada dua paling penting adalah komitmen dan juga toleransi. Dua benda ni penting. Sebab kalau kita pertama, kalau kita tengok toleransi. Pertama, kalau kita tidak boleh tolerate kepada perbezaan, susah. Betul. Kan? You kahwin dengan I, masak pukul 8 sarapan dah siap. Kan? Pada kawan tu kerja. Betul. Kan? Dia tak boleh tolerate, dia nak macam tu juga. Kan? Jadi bila dia tak boleh tolerate, maka seorang akan terbeban. Seorang lagi hanya nak menikmati. So bila jadi macam tu, apa berlaku? Akan ada orang yang terkorban dalam rumah tangga. Betul. Walaupun contoh dari sudut manja sekalipun. Sebab apa? Masing-masing contoh mengharapkan, oh you mesti like, I suka kalau you suka peluk I apa semua. Tapi suami kata tak boleh, I tak boleh, I rimas. Kan? Jadi bila tak boleh tolerate, tapi suami pula bila dah tahu isteri suka macam tu, dia pergi kepada benda-benda yang kedua. Apa dia? Komitmen. Toleransi dan komitmen. Jadi kita nak ubah diri kita takkan dapat ubah 100%. Tapi kita kena ada usaha untuk memenuhi keperluan pasangan kita. Walaupun tidak dapat 100%. Isteri pula, contoh,
kita juga kena ada toleransi. Tak bolehlah mengharapkan suami berubah 100%, tapi at least suami dapat 50%, terimalah dengan keadaan 50%. Tapi kan tak, kalau macam manja macam cakap berlebih-lebihan yang orang kata sampai dah merimas kan. Adakah tuan rasa benda tu akan orang kata apa bukanlah merenggangkan, membuatkan sesebuah hubungan itu menjadi keruh, memberi kesan yang buruk kepada pasangan tersebut? Dia semestinya begini. Apa sahaja perkara yang mendatangkan emosi positif, maka ianya adalah sesuatu yang baik. Apa sahaja perkara kita lakukan yang mendatangkan emosi negatif, maka itu akan menjejaskan rumah tangga. Okey, contoh benda yang sama pegang tangan. Pegang tangan pada orang yang suka jadi emosi positif ke negatif? Positif. Tapi pada orang tak suka dia jadi negatif. So dalam rumah tangga, sebab tu saya kata sebab tu saya tak suka menghukum. Contoh kan, ada orang suka dia kata dia sangat suka bila isteri dia hidangkan makanan pada dia. Contoh kan, kita kata suami ni diktator lah apa semua kan. Selagi suami tu rasa positif dan isteri rasa positif dengan khidmat macam tu, silakanlah. Okeylah. Kan? Dia tak pegang tangan, langsung tak pegang tangan. Ada orang pegang tangan, pergi mana-mana pegang tangan, mesti berkepit kan. Selagi dia rasa positif dengan itu dan tak rasa rimas, walaupun kita rasa ya Allah rimasnya, ya Allah nak pergi toilet pun baju sama, macam belangkas ni kata. Nak pergi toilet baju sama ni kan. Apatah lagi nak keluar kan. Betul. So kalau kita rasa rimas dan dia tak rimas, maka silakan. Itulah dia. So pada saya sebab itu kita kena tengok balik. Sebab itu penting dalam rumah tangga ni, satu tools yang sangat penting dalam rumah tangga adalah perbincangan, toleransi, komunikasi tuan Perbincangan ni penting. Sebab daripada perbincangan lah baru kita akan dapat persefahaman. Bila kita dapat persefahaman lah, barulah kita boleh toleransi dan kita boleh beri komitmen. Sebab selagi kita tak boleh bincang, susah. Betul. Dalam rumah tangga, contoh, kita rasa bila kita pegang tangan suami suka. Okay. Soalan saya, betul ke suami suka? Pernah tanya tak? Tak semestinya. Tapi dia biar je Cik Fazli. Dia biar tak apalah. Tapi kalau lama-lama kita selalu buat macam tu, menyebabkan dia makin menjauh, dia rasa tak best, kenapa nak buat? Kan? So benda tu yang saya rasa paling penting, perbincangan ni penting. Manja ni konteks dia luas. Betul. Tetapi kalau ianya boleh diterima dengan baik oleh pasangan, dan pasangan juga menggalakkan kita untuk melakukan itu, maka silakanlah. Tapi kalau nak manja-manja, suami kata tak yalah saya tak suka. Ataupun isteri kata malah nak manja ni mengada lah, nyampah. Tapi suami perlu kan? Maka ini lah cerita jadi bahaya sebab apa? Sebab di saat suami perlu memanjakan, tiba-tiba isteri saya tak nak. Isteri adalah orang rasional, orang yang kepimpinan, orang yang kan? Orang yang rasional, ada isu selesai sendiri apa semua. Itu manja tempat lain tu. Okey Tan, itu soalan yang lain sikit. Berkaitan bila tuan sebut pasal rasional, isteri yang rasional, isteri yang orang kata mungkin matang kan, mungkin matang, dia sangat independent. Jadi mungkin orang isteri yang macam ni mungkin tak berapa nak manja sangat ke. Mungkin ada, tapi mungkin setengahnya tidak. Jadi pandangan tu, adakah orang kata apa, isteri yang mempamerkan dan diri dia yang macam tu, adakah itu juga memberikan kesan buruk? Terlalu boleh buat sendiri semua benda. Pada saya macam ni, sebab tu rumah tangga ni dia memerlukan kepada apa tahu, kebergantungan antara satu sama lain. Penting untuk ada perasaan macam tu. Kan? Contoh ada apa-apa, dia tak semestinya dari sudut material, dari segi kewangan tak. Tapi dari segi contoh sudut pandang, kan, nak buat sesuatu keputusan. So contoh kan, nak beli laptop, walaupun duit isteri. Betul. Tanya, bang rasa laptop apa sesuai untuk saya? Kan, suami kata, kalau you pakai inilah jenama sekian lah. Kan, jenama cap ayam contoh kan, kan. So suami akan rasa isteri memerlukan pendapat dia. Masa dia rasa diri dia penting. Kan? Saya ada kes yang mana isteri beli barang gadget untuk anak, tapi tak tanya suami. Apa berlaku? Suami akan tafsir tindakan tersebut sebagai tak menghormati dia. Tak rasa dia ni penting, tak rasa suara dia penting. Kan? Walaupun duit pakai duit suami pun tak kisah pun sebenarnya. Kalau suami isteri pakai duit sendiri, seronok kita pakai duit kau kan. Selamat duit kita. Tetapi pada sebahagian suami, no. Sebab anak-anak adalah anak dia. So sebarang keputusan yang melibatkan anak mesti bincang dia. Kan? Ada yang bincang nak masuk, itu tak cerita lagi masa nak masuk sekolah anak, sekolah mana apa semua kan. So pada saya dia mesti rasa kebergantungan. Contoh,
So apa bila isteri bergantung pada suami, walaupun sebenarnya dia boleh buat keputusan sendiri, bahkan lebih rasional, tetapi tanda menghormati suami sebagai pemimpin keluarga dia tanya, kan? Jadi menyebabkan suami rasa dirinya penting. Okay. Tapi bila contoh ataupun suami perlukan isteri, kan? Manja-manja kan bila duduk kan, yang saya pernah dalam satu program, saya pernah tanya satu soalan. Ada peserta saya kan. Okey, saya tanya, okey, para isteri sekalian. Okey, siapa di sini yang rasa best bila suami balik cerita masalah suami cerita masalah dia dekat isteri? Dan saya tengok majoriti orang perempuan kat tangga. Saya tanya kenapa? Oh, saya rasa best bila suami cerita masalah dia kat saya. Sebab rasa dihargai. Rasa kita ni wujud dan penting untuk suami, rasa kita tempat suami bergantung perasaan. Kan? Nampak tak ada keperluan antara satu sama lain. So, rumah tangga akan jadi fragile apabila kita rasa kita tak perlukan pasangan. Betul. Ada yang tak ada dia sama je. Kan? Dia balik rumah tak boleh, saya tak kisah. Itu tanda-tanda rumah tangga ni kalau saya tengok macam ni. Berdasarkan pemerhatian saya dalam kes-kes kaunseling. Bila kita tengok nak tahu rumah tangga ni teruk tak teruk, pertama saya akan tengok dari sudut aktiviti. So antara aktivitinya adalah hubungan intim. Berlaku tak? Berapa lama dah tak berlaku? Yang kedua, komunikasi. Kan? Yang ketiga, rasa keperluan antara satu sama lain. So bila dia dah sebut kata ada dia tak ada sama dia. Bahkan kadang-kadang bila dia tak balik saya lagi suka. Tanda bahaya. Tapi tu kan maksudnya kiranya kalau seseorang yang wanita yang tu independent itu mungkin bakal orang kata memberi kesan yang buruk lah. Tapi dia, tak juga. Dia boleh tapi jangan too much lah. Pada saya dia bergantung pada siapa suami dia juga. Kalau suami yang rasa dia macam ni. Sebab ada suami yang suka isteri dia manja. Ada suami yang suka isteri dia bijak, independent. Yes. Kan? Rational. So sebab tu saya kata dia akan bergantung kepada siapa suami dia. So dia akan timbul masalah apabila karakter dua ni berbeza. Betul. Yang ni suka dia manja, yang ni suka independent. Habis? Okey. Bila cakap pasal soalan perkara itu, mungkin ada setengah pasangan yang orang kata apa macam contohlah suami ni tak suka, dia jenis yang orang kata laki lah, memang manly nak tunjuk macho je macam kan. Macam kameraman kita lah dia manly. Macam kameraman kita kan. Tapi mungkin isteri dia nak suami dia jenis yang manja dengan dia kan, tunjukkan perhatian. Dan si suami ni pula dia rasa macam dia kena ubah diri dia. Dia rasa macam bila kena ubah benda ni, ini bukan diri dia dah. Dia rasa this is not me lah, macam tu kan. Jadi macam mana tu pandangan tuan kepada mereka yang mungkin ada pandangan yang macam ni? Dia tu saya kata kan, benda paling susah dalam hidup kita ni adalah apabila kita nak ngubah orang lain. Yes. Nak ngubah pasangan kita kan. Abang mesti macam ni, macam ni, macam ni. Sayang mesti jadi macam ni, macam ni, macam ni, macam ni kan. So bila benda tu tak berlaku, end up kecewa lah. Yes, sebab tak memenuhi dia apa yang dia nak. Apa yang dia nak. So sebenarnya kita tak boleh mengubah orang. Cuma kita boleh membantu menyediakan suasana untuk berubah. Kita boleh membantu pasangan kita menyediakan tools untuk berubah. Contoh kan, kita nak pasangan kita ni jenis orang kata apa, manja, ataupun kita kata kita suka bila pasangan kita ni balik dia cerita masalah dekat kita. So ada setengah orang dia bila macam tu keadaan, dia suka pasangan bila suami balik cerita masalah kat dia kan, dia duduk dan menanti. Abang ada apa-apa hari ni? Macam sesi kaunseling lah. Kan? So dia bermula kena tanya, abang ada apa-apa berlaku hari ni? Okey ke semua? Kan? Benda tu nampak simple tapi very powerful. Kesannya sangat baik. Tapi setengah orang dia mengharapkan je tapi tak pernah bertanya. Dia tak pernah orang kata tak apa? Tak pernah meluahkan apa yang dia nak lah. Satu. Okey. Jadi instead of kita menanti saja dan kita tanya, sebenarnya sebelum kita, contoh kita nak mengharapkan pasangan kita bercerita kepada kita, kita mula dulu. Bang, tadi kan tempat kerja Ayang kan, oh ya Allah ya, ada orang tu kena marah dengan bos kan, dia kena marah dengan bos, kena maki dengan bos, jadi Ayang tak sampai hati tengok dia. Jadi lepas dia kena marah dengan bos tu, Ayang pergi dekat dia, bertenangkan dia, Ayang tenangkan dia. Contoh dia cerita kan. Lepas tu bertanya, abang ada apa-apa yang berlaku hari ni apa semua. Maknanya perubahan tu bermula dengan kita. Kita yang membantu perubahan, menyediakan, merangsang pasangan tu untuk bercerita. Itu satu contoh lah. Apa lagi? Jadi satu. Yang kedua, kita tak boleh mengharapkan orang berubah, tetapi kita yang kena ubah penerimaan kita pada pasangan kita. Sebab tu saya sebut di awal tadi, toleransi,
dan komitmen. So toleransi. Contoh, pasangan kita katakanlah dia tak katakan dia nak bermanja. Okey, dia nak bermanja. Okey, contohlah kita nak bermanja dengan pasangan kita. Pasangan kita ni dia tak suka kalau kita define dulu manja tu apa? Pegang tangan lah contoh, okey. Suami kita tak suka kita pegang tangan, tapi kita nak pegang tangan. Jadi adakah dia kena berubah terus pegang tangan? Tak semestinya. Tapi kita boleh bantu dia macam mana? Pertama, jangan marah pasangan kita bila dia tak suka pegang tangan. Sebab apa? Setengah orang bila suami tak suka, dia nak manja tak suka, tanda dia apa? Kalau Izzah lah kan. Contoh Izzah nak pegang tangan husband tak nak pegang. Mengajuk lah. Mengajuk kan? Sebab apa kita mengajuk? Sebab dia tak memenuhi apa yang kita nak. Okay. Kenapa kita rasa benda tu satu yang besar? Maksudnya mungkin sebab dia suami kita, tapi dia kata apa? Bila kita nak pegang tangan dia alih. Kita rasa dia tak sayang kita. Ya. Betul tak? Kita rasa dia elak je sebab dia tak suka kita. Betul tak? Itu menyebabkan kita mengajuk. Tapi kalau kita kata, dia tak suka pegang sebab apa? Sebab tangan dia basah. Dia sayang kita tak? Sayang. Cuma mungkin keadaan tu tak sesuai. Kan? So nampak tak? Tafsiran kepada keengganan untuk bermanja tu. Jangan kita kata bila dia tak nak bermanja, kita rasa dia ni tak suka kita, tak sayang kita. Macam. Sedangkan keadaan tu mungkin dia tak suka tu, dia rimas. Kita kena tahu kenapa dia rimas. Mungkin dia ada trauma. Kan? Dia mungkin pernah dibuli secara seksual dulu. Kan oleh contohlah kan abang yang suka pegang tangan dia waktu berjalan. Nampak tak? So kita tak boleh nilai macam tu. Jadi kita kena tolerate macam tu. Kita kena tolerate bahawa bila dia tak suka, rupanya bukan tanda sebab tak sayang kita, tapi ada sesuatu yang menyebabkan dia tak suka pegang. Okey, tapi kan tuan, bila kita cakap pasal manja, itu yang dah dah berkahwin kan. Mungkin ada setengah yang tengah dalam tempoh perkenalan, dia memang dah nyatakan siap-siap. Dia nak orang yang manja. Orang yang memang akan bagi perhatian banyak dan sebagainya kan. Tapi yang seorang lagi tak boleh. Memang dia dah bagi tahu awal. Saya bukan macam ni. Jadi apa tindakan kedua-dua ni? Meninggalkan ke? Atau cuba juga ke? Macam ni tuan? Yang ni kena buat sesi lain. Sebab memang wujud tuan. Memang hal ni berlaku. Tapi satu sudut yang bagus adalah dia dah berbincang. Masing-masing cuba tunjukkan apa yang dia nak. Preference dia lah. Dari sudut dia dan sudut ni. Jadi maksudnya kalau nak putus pun terpulang lah. Tapi kalau nak teruskan tu dua benda. Komitmen, toleransi. Macam mana nak tolerate? Bincang detail. Macam mana nak tolerate? Setakat mana boleh tolerate? Kan? Sebab kalau dia tak boleh tolerate on that issue, dia akan mendatangkan banyak masalah. Betul. Sebab masalah apa? Dia macam ni. Isu rumah tangga ni saya duk perhatikan, dia sebenarnya bukan bermula dengan isu besar. Dia isu kecil je dari besar. Dia boleh dengan isu yang kecil yang diabaikan dan tak diuruskan dengan baik. So akhirnya dia akan berkumpul membesar. So mendatangkan kesakitan walaupun isu yang kecil. So penting untuk diuruskan. Jadi kalau tanya saya tadi, penting tak? Penting perbincangan tu bagus. Tapi keputusan tu dibuat mesti atas dasar dah tahu dah kelemahan kekuatan masing-masing. So bila dah, kalau nak teruskan juga kena bersedia untuk tolerate lah. Kan? Maknanya boleh lah, tapi kena ada peranan daripada dua-dua pihak. Macam mana orang kata nak, tuan cakap dia lah, komitmen ke arah itu. Kadang-kadang benda ni nampak di peringkat awal kita tak diterima, tapi kadang-kadang boleh berlaku perubahan. Selepas dah kahwin, lama dah kahwin kan. Kadang-kadang dia sebenarnya macam ni. Kadang-kadang ada perkara yang kita rasa benda ni, macam contoh tadi, saya tak suka bermanja. Tapi ada perkara lain lebih besar yang menyebabkan mereka masih lagi mengikat emosi antara satu sama lain. Contoh, bertanggungjawab. Walaupun dia ni tak manja, tak suka memanjakan isteri, tapi dia ni bertanggungjawab. Setiap kali kita susah, dia tu datang. So kualiti-kualiti lain juga kena tengok. So boleh tak kita tolerate kualiti yang kita tak nak, tapi ada kualiti yang lebih baik, lebih bagus, yang mungkin susah nak dapat pada bakal suami pasangan. Okey, tapi tuan, kita nak tahu kalau macam katakanlah apa tadi, manja tadi ni kan, macam orang yang macam ni lah, yang kata manja, dia cakap dah tak boleh nak manja-manja ni, tak reti kata kan. Boleh tak manja itu dipupuk? Boleh tak? Dah besar dah ni, umur dia hidup dah 25 tahun, dah 26 tahun, baru nak menimbulkan manja yang tak pernah wujud dalam diri dia. Macam ni tuan? Dia sebenarnya sangat boleh. Dia macam ni, tingkah laku ni boleh dipupuk. Kita boleh belajar. Sebab tu kita belajar psikologi dulu, dia apa ni, sesuatu behavior ni kita boleh learn and unlearn. Kita boleh belajar untuk membina lah.
Cuma okey, sejauh mana komitmen kita untuk belajar? Kan? Sama macam romantik kan. Romantik ni termasuk kalau kita betul nak masuk kan? dalam manja Kalau kan. cakap romantik ni pun tak semua orang dia pandai. Okey. So romantik ni sebenarnya contoh romantik kita define apa contoh romantik yang kita suka. Contoh kata-kata. Kan kau laksana bulan. Oh, sebut kau laksana bulan. Okey, saya tahu yang itu Okey. bukan saya. Mungkin maknanya dia memang dah tahu dah, kena identify lah. Identify. So saya kata romantik ni ada yang kata oh saya tak pandai nak romantik. Romantik boleh belajar. Okay. So macam mana nak belajar? Okay. Pertama, kenal pasti contoh manja. Kenal pasti apakah pertama keperluan untuk manja. Okay. Makna manja contoh. Misalnya isteri yang pada yang manja ni apa? Manja-manja ni. Kenapa nak manja-manja? Oh sebab I suka kalau manja-manja ni. Yalah, you kan suami I sayang you. Kan bila I manja. Okey, maknanya makna manja tadi adalah menggambarkan emosi cinta dan sayang. So penting tak pada dia? Sangat penting lah. So pada kita kena faham, oh, okey, maknanya benda ni penting untuk aku nak menunjukkan bahawa aku sayang pada dia, aku kena memanjakan dia. Itu satu. Yang kedua, kena kenal pasti apakah tingkah laku yang dia suka, yang didefinisikan sebagai manja. Contoh Izzah, kalau manja lah. Apa perkara yang contoh kalau husband buat yang kita define sebagai oh ini memanjakan aku, contoh mungkin dia give something, maksudnya benda yang kita tak minta tapi dia bagi hadiah kan. Contoh okay. daripada action lah. Maknanya beri hadiah, kita tafsirkan itu sebagai sebagai tingkah laku memanjakan kita. Okay. So kita kena tahu sebagai husband kena tahu benda tu. Jadi bila husband tahu, okey, barulah husband akan sekarang ni nak tunjukkan yang kita manjakan dia, kena sentiasa beli hadiah. Hadiah tak semacam mahal, tapi bila contoh keluar aja balik beli something. Keluar aja balik beli something. Tanda ingat. Betul? Setuju? Okey. So maknanya kena spesifik, kena tahu apa tingkah laku yang disukai oleh pasangan kita. Sebab sekarang ni saya tak pandai manja, saya tak pandai. Masalahnya kau sendiri pun tak pernah tengok apa benda yang nak manja tu, apa tingkah laku dia. Sebab orang selalu fikir bila cakap sama manja ni dia macam oh ini yang menggedi-gedi, macam nak yang melentuk-lentuk kan, nak sentiasa berkepit je. Orang selalu tafsir manja itu yang macam tu. So pada saya definekan apa tingkah laku yang kita nak ubah. So katakan tingkah laku tersebut, katakan isteri suka bagi hadiah, lalu kita beri hadiah. Okey, itu maknanya itu yang penting untuk kita kenal. Okey. So kenal pasti pertama kita kenal pasti keperluan apa yang isteri nak. Contoh kali isteri lah. Yang kedua apa yang perlu kita buat lah. Jadi macam tadi beri hadiah. Okey. Dan yang ketiga kita kena kalau contohlah kalau pegang tangan. Isteri suka pegang tangan. So kita baru tahu kita mesti nak menunjukkan perasaan cinta kena pegang tangan. Okey. So katakan kita geli nak pegang tangan, tapi kita nak ubah. Okey, setkan perubahan yang kecil tapi kita boleh buat secara konsisten. Contoh, dalam kereta pegang tangan. Kan? Berapa lama boleh tahan? Selama mana yang dia boleh tahan lah. Abang boleh pegang tangan saya dalam kereta tapi 2 minit sebab susah nak bawa kereta. Contoh, set 2 minit. Jadikan momen itu sebagai satu momen yang kita nikmati bersama selama 2 minit. Maknanya pasangan tu pun kena ada usaha untuk orang kata memanjakan pasangan. Dia belajar untuk memanjakan. Sebab tu saya kata perubahan dia tak boleh berlaku secara berseorangan, secara bersendirian. Tak boleh. Dia mesti contoh, kita nak pasangan kita berubah jadi manja, kita yang kena bantu perubahan dia tu. Kita dimanjakan, kita nak suami kita buat sekian-sekian, kita kena bantu suami kita untuk buat sekian-sekian. Sebab tu benda ni pada saya 2 benda tadi. Toleransi, komitmen. Tapi ada tak tuan yang macam yang pasangan dia macam tak faham kan, orang dah buat ni, dia macam tu je, dia cool juga kan. Ada tak macam kan memang ada setengah pasangan macam ni kan tuan. Jadi macam mana tuan, macam orang yang jenis memang sebab tu saya rasa benda ni penting sangat untuk kita berbincang. Bincang suami isteri tu kena bincang. Sebab tu saya kata pasangan, okey, perkara paling penting bila kita berkahwin dengan pasangan kita ni, aktiviti ni kena buat. Apa dia? Perbincangan pertama. Apa perbincangan pertama? Buat perbincangan berkenaan dengan apa yang aku suka, apa yang aku tak suka, apa yang kau suka, apa yang kau tak suka. Buat senarai, bincang dulu sebelum melanjutkan rumah tangga semakin jauh ni. Sebab kadang-kadang dalam rumah tangga saya duduk tengok, saya duduk perhatikan, ramai orang suka buat assumption, andaian sendirilah. Dia tak pernah tanya, abang suka tak kalau saya buat macam ni?
Kan, sayang suka tak kalau abang buat macam ni? Dia tak pernah tanya. Tapi bila dia buat, tengok macam tak marah. Suka kot. Sukut alamatul ridha. Ini diam je tanda setuju kot, contoh kan. Jadi, dia anggap macam tu. Sedangkan kemungkinan, kawan tu diam, walaupun tak setuju. Tapi dia diam. Sebab apa? Tak nak tegur, takut sakitkan hati. Betul. Jaga hati lah. Jaga hati. So, sebab tu kata perbincangan ni penting. Duduk dan bincang. Tengok balik apa yang dia suka. Okay, manja. Okay. Apa level manja yang boleh diterima, apa level manja yang tak boleh diterima. Bincang. Kan? Sebab kalau tak bincang, buat assumption. Bila buat assumption tu yang contoh kan, nak manja sikit, dia tak nak. Sedangkan kita tak tahu level mana yang dia boleh terima, level mana yang tak boleh terima. So, maknanya komunikasi lah. Apa-apa semua mesti komunikasi, toleransi, supaya kita dapat jumpa, orang kata, cara apa yang untuk yang menyesuaikan kita. Menyesuaikan. Maksud, okay, persetujuan bersama, manja. Okay, apa yang boleh kita buat secara sama-sama? Okay, pegang tangan. Kan? Contoh katakanlah tak nak bincang secara rasmi, susah sangat Cik Fazli nak katakan buat meeting mesyuarat keluarga macam tu sekali kan. Berikut adalah agenda kita. Okay, pertama, manja kan. Tak biasa macam tu. Tapi saya nak cerita macam ni. Bila contoh kita berjalan, tarik tangan isteri, pegang. Sayang, okey tak abang pegang ni, suka tak? Daripada situ kita boleh detect lah. Okey, suka? Nampak tak? Setiap satu perkara, tanya feedback. Setiap satu perkara kita buat, tanya feedback. Kan? Contoh, kita balik je, isteri buatkan air. Tidakkah itu sesuatu memanjakan suami? Betul. Kan? Tapi kita duduk sekejap, isteri datang cabut stocking. Buat cabut stocking ni banyak cerita dia kan. Kan? Kami kata, ya Allah, kena best ni dapat suami isteri macam tu. Isteri pula nak suami macam tu. Suami lah kena bagi nafkah dengan baik apa semua. Cerita lain. Banyak pula dia argue. Banyak pula dia argue. Okay. Tapi aktiviti tersebut, contoh bila kita duduk, suami duduk, isteri datang cabut. Bang, abang suka tak yang buat macam ni? Suka? Faham tak situ? Okey, baru ni boleh suka. Sesuatu yang boleh menambah emosi cinta dalam rumah tangga. So kena tick lah mana yang dia suka, mana dia tak suka. Kena take note lah benda tu kan. Kena take note. Okey tuan, tadi tuan cakap pasal pegang tangan dan sebagainya kan. Mungkin ada setengah pasangan yang diorang memang sangat suka untuk orang kata mempamerkan, menunjukkan, share dengan orang lain. Kan dia bermanja, inilah cara diorang bermesra. Dia tak dekat media sosial. Ada yang memang tunjuk terus kat khalayak ramai. Daripada depan kan. Jadi tuan rasa benda ni wajar tak? Macam mana tuan? Dia bergantung pada niat. Bergantung pada niat. Sebab menunjuk ke? Sebab dia macam ni. Saya contohlah, ada orang tanya saya kan, baguslah share kat media sosial kan, jadi menginspirasi pada orang lain. Dari sudut tu betul. Dari sudut satu lagi, bila kita contohlah kita share di media sosial. Kita share di media sosial ni sebab apa? Sebab kita nak satu inspirasi orang lain, yang kedua adalah kita nak sebagai memori. Kita nak simpan. Kita nak simpan memori, jadi kita tengok balik. Okey, yang itu bagus. Silakan. Tapi soalannya adalah, adakah apa yang kita buat, kita letak di media sosial, bila tidak ada kamera yang rakam apa semua, kita buat tak benda tu? Adakah kita melakukan perkara yang sama? Adakah kita buat benda yang sama? Contoh, depan orang ramai kita buat pegang tangan. Duduk rumah, masing-masing duduk dalam bilik masing-masing, nak bercakap pun by WhatsApp je. Seorang tingkat atas, seorang tingkat bawah. Betul. Abang tak dinafikan makan. Ataupun abang order sendiri, Foodpanda ada. Contoh. Contoh. Kan? Jadi, adakah itu sesuatu yang menggambarkan keadaan sebenar? So, pada saya, kalau hanya untuk di-upload sebagai konten media sosial, dan di rumah kita tidak buat seperti mana yang kita pamerkan, maka itu ada masalah kat situ. Maknanya kita hanya nak buat benda tu bukan kerana emosi, tetapi hanya kerana tujuan marketing. Supaya orang nampak, dia okey, dia bagus, dia baik. Kan? Engkau lah bidadariku. Kan? Engkau lah segalanya untukku. Upload dalam tu kan. Padahal tak balik rumah dah 10 hari tak balik. Anak entah ke mana apa semua. So pada saya benda tu nak kena tengok balik. Keikhlasan kita, adakah kita buat benar-benar kerana emosi? Contoh, kita pegang tangan depan orang ramai pun contoh. So adakah di rumah betul-betul kita bermanja sedemikian? Kalau tak, maka something wrong somewhere dengan kita. Tapi ada orang kata, Cik Fazli, sebenarnya kita nak berlatih. Orang tengok, kita akan rasa. Kita akan rasa semangat nak buat. Betul. Tapi pada masa yang sama, latih juga bila di rumah, cuba buat yang sama. Benda yang sama. Sebab kalau kita di rumah, kita tak nak usaha. Di luar hanya kita berusaha bila ada orang tengok, maka itu masalah. Dan satu lagi masalah adalah begini. Bila kita upload, satu rumah kita tak buat. Yang kedua, kita mengharapkan apa? Like, comment and share. Like, comment and share. 10 minit tu tengok balik gambar aku pegang tangan. Tak ada orang like pun. Kan? Tak ada orang share pun. Alah, nampak dia dahsyat lagi apa orang share. Maka ada masalah dengan hati kita.
Maknanya macam kita nak perhatian yang lain pula. Perhatian luar. Kita nak perhatian luar. Maknanya kebaikan pasangan kita ni kita tak pandang sangat sebab kita nak approval daripada orang luar. So bila kita nak approval daripada orang luar, kebahagiaan kita ni betul-betul bergantung pada approval orang luar. Tapi kan tuan, kalau macam kita cakap pasal sharing dekat social media dan sebagainya ni, adakah ini menjadi salah satu faktor yang membuatkan pasangan lain kat luar sana dia membanding-bandingkan? Contoh memang betul kan, dia menunjukkan dia manja, pegang tangan sebagainya kan. Ada setengah cakap, awak tak macam dia pun. Mulalah dia banding dengan lelaki dia, dengan isteri dia. Macam ni tuan. Ini masalah besar ni kan. Masalah besar. Kena pula suami jadi penjawat atau isteri penjawat. Awak nak suka sangat macam tu, pergilah kahwin dengan dia. Sudah. Timbul masalah lain. Timbul masalah lain pula. Sebab tu dalam rumah tangga ni penting untuk kita fokus kepada siapa kita, siapa pasangan kita secara eksklusif. Walaupun contoh kajian mengatakan bahawa orang lelaki kurang bercakap, orang perempuan banyak bercakap. Contoh. Cuba kita tengok balik kita dengan pasangan kita, siapa banyak bercakap? Walaupun kajian kata lelaki diam, isteri banyak bercakap kan? Tapi kalau kita perhatikan, rupanya aku yang kurang bercakap, isteri aku banyak cakap. Ataupun aku banyak bercakap, isteri aku kurang bercakap. So maka fokuslah tentang rumah tangga kita walaupun kajian kata sebaliknya. Sebab apa? Sebab kita yang akan lebih mengenali rumah tangga kita. Kan? Jadi pertama, maksudnya sekarang ni fokus pada rumah tangga kita, besarkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam rumah tangga kita. Satu. Yang kedua, pastikah kita apa yang ditunjuk media sosial itulah keadaannya. Kan? Sebab biasanya bila kita nak bandingkan ni, masalah kita banding, kita ambil yang baik banding yang buruk. Kan? Kita ambil yang baik pada pasangan, pada gambar dalam media sosial tu, kita banding dengan keburukan pasangan kita. Kita jangan banding kebaikan tu dengan kebaikan pasangan kita kan. Jarang. Sebab tu nama banding. Banding ni nak tengok kebaikan orang luar, keburukan pasangan. Kan? Tapi kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan kebaikan kita dengan keburukan orang luar, kita akan bersyukur. Betul. Betul. Kita akan jadi orang yang bersyukur. Ya Allah, hebatnya pasangan aku, bagusnya pasangan aku kan. Jadi oleh sebab itu, pertama jangan bandingkan, fokus kepada keluarga kita sendiri. Sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Dia boleh kalau macam kita ambil benda tu jadikan orang kata apa? Teladan, inspirasi. Motivasi. Tapi kita kena ingat macam ni. Motivasi, banding ni kita rasa dia boleh jadi motivasi. Tapi jangan lupa ia juga boleh membunuh motivasi. Betul. Kan? Contoh kita banding anak kita dengan anak orang kan. Kau tengok kakak kau tu. Kakak kau tu bagus betul kan. Rajin apa semua, kau ni malas. Kan? So apa berlaku pada dia? Dia rasa kita tak terima dia seadanya. Dia rasa kita sebenarnya tak nampak kelebihan dia. Betul. Dia rasa bahawa kita nampak hanya keburukan dia. Dan contoh, bila dia buat sesuatu tak dapat seperti yang kakak dia, apa berlaku? Dia rasa sangat down. Betul. Kan? So, sebab itu sama juga kita dengan pasangan kita. Sebab tu pasangan kita, contoh isteri kita, mungkin dia tak pandai melayan kita dari sudut ini, tapi ada tak kelebihan lain? Ada. Maka hargailah kelebihan tersebut. Yang ini boleh tak baiki? Boleh. Terbincanglah, boleh tak yang buat macam ni. Kan? Tapi kan tuan, kalau orang cakap pasal manja ni, orang kata, kita tak tahu lah kan, setengah pasangan dia kata benda tu awal-awal je. Masa tempoh-tempoh awal-awal berkahwin ataupun masa tempoh awal perkenalan kan. Bila mungkin dah ada cahaya mata, dah ada tambah komitmen ni, itu akan orang kata surutkan sifat nak bermanja tu. Tak ada masa dah. Tak ada masa dah. Jadi macam mana tuan? Nak manja-manja macam mana pegang senduk kat dapur ni kan, ketang anak nak makan. Dia memang, sebab tu dalam rumah tangga ni dia ada fasa-fasa dia. Dia ada 7 fasa rumah tangga. Pertama honeymoon lah. Honeymoon ni memang fasa yang kita sangat teruja dengan pasangan. Tetapi dia akan masuk kepada fasa yang kedua, iaitu realization. Baru dia sedarlah inilah alam perkahwinan yang sebenar. Dalam perkahwinan, rupanya suami aku nampak kemas kat luar, rupanya balik suara dalam pun bersepah. Dia duduk rumah, contoh. Kan? Kita pula jenis kemas, contoh. So perangai-perangai macam tu dia akan nampak sedar. Sikit-sikit Sikit-sikit. So bila dalam keadaan itu dia akan masuk kepada fasa yang ada pemberontakan dan sebagainya. So tapi manja ni dia boleh jadi juga sebagai senjata untuk mengerat balik dalam mendepani cabaran, dengan syarat ianya tidak mengada-ngada dan melampau. So kalau tanya saya, dia boleh jadi manja akan hilang apabila berdepan dengan cabaran, tetapi ia juga boleh jadi manja inilah yang akan mengikat pasangan antara satu sama lain untuk mendepani cabaran yang boleh lalui. Dia ada bersama dengan sentiasa bersama. Sebab kadang-kadang sebab tu saya bergantung pada pasangan tu sendiri. Ada suami yang rindukan kemanjaan isteri. Bila berpisah rasa rindu. Betul. Ada orang dia tak rasa apa.
Manja itu hanya sekadar aksesori. Bukan sesuatu yang diperlukan dalam rumah tangga. Sebab tu fokus pada pasangan kita, apa yang diperlukan dia, apa yang boleh kita beri, apa yang kita nak, apa yang boleh diberi. Okey. Itu dia tadi daripada panel kita. Sebenarnya dah banyak dah yang kita bincangkan tuan. Daripada tuan sendiri tafsirkan maksud manja itu ada banyak kata bahagian dia kan, daripada sentuhan fizikal dan sebagainya. Jadi sebelum kita habiskan live kita hari ni tuan, mungkin ada sedikit sebanyak pesanan yang nak disampaikan kepada penonton kita. Rumah tangga kita ni tuan-tuan sekalian, para penonton sekalian, dia unik dan tersendiri, takkan sama dengan orang lain kan. Contoh, manja pada orang tu belum tentu manja pada kita sesuatu yang kita nak. Betul. So tafsirannya berbeza. Jadi sebab itu pada saya, apa saja berlaku di luar, fokus kepada antara kita dan pasangan. Apa yang kita perlukan pada pasangan, apa yang pasangan perlukan daripada kita, maka itulah kita berikan kan? Sebab selagi ianya mendatangkan emosi yang positif, maka lakukanlah dan elakkanlah perkara yang mendatangkan emosi negatif. Maksudnya contoh, walaupun perkara tu, kalau perkara tu tak disukai oleh pasangan kita, maka elakkan daripada lakukan. Kalau lakukan pun minta maaf lah. Okay. So adakah bila rumah tangga bahagia ni adalah rumah tangga yang tidak ada benda negatif berlaku? Adakah rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang tidak ada emosi negatif timbul? Tak ada. Cuma apabila emosi positif lebih banyak daripada negatif, betul, maka selagi itu rumah tangga akan bertahan dan mungkin boleh membina bahagia kembali. Tapi kalau benda negatif ni terlalu banyak melebihi positif, maka sampai satu masa perasaan pun dah mendatar, emosi sudah tiada, maka tiada lagi cinta. Maka di saat itu buat baik pun akan dilihat negatif. Jadi sebab itu jaga rumah tangga kita berdasarkan definisi budaya, cara kita, bukan cara orang lain. Itu tadi sikit sebanyak pesanan daripada Tuan Fazli kita. Rasanya lebih kurang 40 minit, sejam perbincangan kita tuan berkaitan dengan manja saja. Selama ni kita ingat manja ni jenis yang gede-gede dengan suami kan, nak perhatian dan sebagainya. Tapi sebenarnya manja tu kalau kita tengok pada takrifan macam tuan cakap tadi, ada sentuhan ke daripada segi dia punya, orang kata apa, yelah macam yang tuan tafsirkan lah tadi kan. Jadi kena make sure kita kena pasti macam mana manja pasangan kita tu. Bukan bila cakap manja je, nak menggedi lah ni, ni nak lentok-lentok lah ni, rimas kita. Tak, sebenarnya manja tu ada banyak tafsiran dia. Kadang-kadang kita buat, orang kata apa, hidang suami balik kerja, hidang kopi pun, itu pun kita dah rasa, suami dah rasa kita memanjakan dia tuan suami balik beli aiskrim sebatang, Solero satu pun, kita dah rasa dia memanjakan kita tuan kan. Jadi itulah dia, orang kata manja itu perlu di dalam rumah tangga. Cuma jangan orang kata melebih-lebih sangatlah. Macam tuan cakap tadi, itu boleh mendatangkan orang kata kesan negatif, kesan buruk kepada hubungan. Okey. Jadi saya rasa itu je, setakat tu je tuan kita punya perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi sudi bersama dengan kita pada hari ini kan. Okey, insya-Allah apa-apa nanti kita, kalau ada rezeki nanti kita jemput lagi lah Tuan Fazli kita ke studio kita. Okey, setakat tu je perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di next live akan datang. Assalamualaikum.